Keterbukaan ekonomi di Malaysia dalam sektor pembuatan merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pembangunan negara. Dasar keterbukaan ekonomi Malaysia berfokus pada pengembangan industri pembuatan sebagai sektor yang menyumbang secara signifikan kepada ekspor, pekerjaan dan KDNK negara. Hal ini demikian secara langsung akan menggalakkan peningkatan pelaburan langsung asing dan peningkatan integrasi dalam rantaian bekalan global di Malaysia. Dalam konteks globalisasi pula, keterbukaan ekonomi ini akan membolehkan sektor pembuatan Malaysia menerajui pasaran antarabangsa dengan secara lebih luas, meningkatkan daya saing produk tempatan dan membantu proses pemindahan teknologi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin bincangkan tentang gangguan rantaian kebekalan global dan kesannya kepada Malaysia. Konflik perdagangan antara Amerika Syarikat dan China menyebabkan kekurangan semikonduktor global serta penetapan kilang akibat COVID-19 telah menyebabkan kekurangan bahan mentah seperti aluminium, tembaga dan silikon. Industri elektronik dan automotif Malaysia terjejas teruk dengan kos bekalan meningkat sehingga 30% lebih tinggi berbanding China. Ini mengurangkan daya saing kita di peringkat antarabangsa. Sebagai tindak balas, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk pembangunan IC Design Park di Puchong untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran semikonduktor tempatan. Malaysia juga berusaha mempelbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan pelaburan dalam pengeluaran logistik. Langkah penting untuk mengurangkan kebergantungan pada import. Dengan strategi ini, kita dapat meningkatkan daya tahan ekonomi dan memastikan Malaysia kekal kompetitif dan menghadapi cabaran global. Seterusnya, kesan daripada perdagangan antarabangsa Malaysia juga telah mengalami perubahan struktur ekonomi yang ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terutamanya dengan peningkatan fokus terhadap sektor pembuatan. Keterbukaan negara dalam perdagangan antarabangsa telah memainkan peranan penting dalam sektor pembuatan termasuk semikonduktor dan peralatan elektronik, semakin dominan berbanding sektor primer seperti pertanian dan perlombongan. Baik, seterusnya, Malaysian Rating Corporation Berhad atau MARC menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK benar 2024 Malaysia berkembang antara 4.0% dan 5.0% dengan sektor pembuatan sebagai pemacu utama. Syarikat itu berkata sektor pembuatan diunjur berkembang sebanyak 4.2%. March dalam satu kenyataan memaklumkan seiring pengenalan Pelan Tindakan Perindustrian dan Ekonomi oleh kerajaan termasuk Belanjawan 2024 adalah bertujuan untuk terus membangunkan pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi atau HGHV dalam sektor pembuatan di tengah kebimbangan terhadap pengindustrian pramatang. Perubahan ini mula berlaku dengan ketara sejak 2018, terutamanya selepas perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China yang telah menyebabkan aliran ekspor Malaysia ke China semakin meningkat. Berdasarkan statistik dari Jabatan Perangkaan Malaysia, ekspor sektor pembuatan mencatatkan peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh, pada suku terakhir 2018, jumlah ekspor sektor pembuatan mencapai 79,324 bilion dan meningkat lagi kepada 81,729 bilion pada suku keempat 2019. Namun, ekspor sektor ini terjejas pada tahun 2020 akibat kesan pandemik COVID-19. Ekspor Malaysia ke China khususnya barang elektronik dan peralatan elektrik terus meningkat dan pada tahun 2021, ekspor ke China mencecah 46,4 bilion USD. Selain itu, barangan elektronik dan elektronik, kelengkapan optik dan saintifik, serta keluaran getah turut menjadi produk utama yang diekspor ke Amerika Syarikat, menunjukkan peralihan yang ketara dalam struktur ekonomi Malaysia. Malaysia, sebuah negara membangun dengan indeks keterbukaan perdagangan antarabangsa yang tinggi, telah menarik pelabur asing langsung FDI melalui dua faktor utama iaitu keterbukaan ekonomi dan hubungan perdagangan antarabangsa. Melalui keterbukaan ekonomi, akses pasaran seperti lokasi strategik Malaysia di Asia Tenggara dan keanggotaannya dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN telah mempermudahkan akses ke pasaran serantau. Banyak syarikat asing seperti dari China dan Jepun telah memilih Malaysia sebagai hub pengeluaran. Selain itu, kepastian peraturan seperti reformasi ekonomi
di Malaysia, Digital Economy Blueprint dan penyederhanaan proses perniagaan menjadikan persekitaran pelaburan lebih mesra. Contohnya, syarikat seperti Tesla dan Google dalam melabur di Malaysia. Bagi faktor hubungan perdagangan antarabangsa iaitu perjanjian perdagangan bebas, Malaysia telah menjalankan banyak perjanjian perdagangan seperti FTA dengan China dan UK yang mengurangkan hambatan perdagangan. Syarikat seperti Huawei dan BYD telah memanfaatkan peluang ini untuk melabur dalam sektor teknologi dan otomotif. Seterusnya, interaksi ekonomi di mana ekonomi anggota Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) Malaysia memainkan peranan penting dalam interaksi ekonomi serantau. Syarikat multinasional seperti Intel dan Sony menubuhkan kilang di Malaysia untuk memanfaatkan pasaran ASEAN yang lebih besar. Kesimpulannya, keterbukaan ekonomi dan hubungan perdagangan antarabangsa yang kukuh menjadikan Malaysia menjadi pilihan bagi pelabur asing sekaligus memperkukuh kedudukan ekonominya di peringkat global. Kesan yang seterusnya adalah peningkatan daya saing syarikat tempatan. Keterbukaan ekonomi mendorong syarikat tempatan untuk meningkatkan daya saing mereka melalui inovasi, kerana kini mereka bersaing dengan syarikat antarabangsa yang membawa kepada teknologi dan model perniagaan baru. Ini disebabkan oleh inovasi dan R&D dalam industri tempatan. Persaingan dengan syarikat asing mendorong syarikat tempatan untuk melabur dalam penyelidikan dan pembangunan R&D bagi mencipta produk yang lebih inovatif. Ini ditunjukkan dengan data pada tahun 2020, perbelanjaan R&D di Malaysia adalah sekitar 1.07% daripada KDNK negara, di mana sasaran negara adalah untuk mencapai 1.5% menjelang pada tahun 2025. Sebagai contoh, Malaysia Palm Oil Board iaitu MPOB, di mana inovasi dalam penyelidikan dan pembangunan R&D, MPOB melabur besar dalam penyelidikan untuk meningkatkan hasil minyak sawit serta menghasilkan produk yang berkualiti untuk memenuhi piawaian antarabangsa. Melalui R&D, MPOB memperkenalkan teknik dan teknologi baharu untuk memaksimumkan pengeluaran minyak sawit. Dalam konteks Malaysia, peningkatan R&D dalam inovasi teknologi iaitu keterbukaan ekonomi mendorong pelaburan dalam R&D untuk mempercepatkan inovasi dalam teknologi dalam sektor pembuatan. Menurut Malaysia Communication and Multimedia Commission (MCMC), pada tahun 2023, sektor ICT menyumbang sekitar 18.3% kepada KDNK Malaysia berbanding dengan 15% pada tahun 2019. Ini juga dapat dilihat dengan pembangunan kilang pintar melalui automasi, di mana banyak negara seperti China dan Jerman telah menggunakan keterbukaan ekonomi untuk membawa masuk teknologi kilang pintar, di mana automasi digunakan untuk meningkatkan kecekapan dalam pembuatan. Secara keseluruhannya, keterbukaan ekonomi Malaysia dalam sektor pembuatan memberikan sumbangan yang signifikan kepada pembangunan negara. Antara cadangan yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran dan memanfaatkan peluang dalam globalisasi antarabangsa adalah yang pertama, meningkatkan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan, di mana menghasilkan produk yang inovatif dan mempunyai nilai tambah yang tinggi demi memperkukuhkan rantaian bekalan domestik. Yang kedua, meningkatkan kemahiran tenaga kerja dengan menyediakan latihan dan pembangunan bagi meningkatkan produktiviti tenaga kerja. Dan yang ketiga pula adalah memajukan infrastruktur digital dan teknologi, iaitu peningkatan kecekapan operasi pembuatan dan pengeluaran yang mampan yang lebih mesra alam dan lestari. Langkah-langkah ini dapat membantu Malaysia memanfaatkan peluang globalisasi dengan lebih efektif, mengurangkan risiko ketergantungan kepada import dan meningkatkan daya tahan ekonomi dalam menghadapi perubahan global.